Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdika sadri nazir. Allahumma farika furqan min al-Qur'an bil hikmati wal bayan barik lana fi syahri Ramadan. Sebelum apa kita baca Fatihah dulu. Satu kali untuk semua wali-wali Allah, ulama-ulama yang memperjuangkan sunnah, memperjuangkan akidah sunnah wal jamaah yang telah wafat pada semalam. Mari kita sama baca Fatihah untuk mereka sudah wafat, daripada ulama-ulama kita, daripada habaibnya dan bukan habaibnya. Semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat mereka setinggi-tingginya agar mereka mendapat bersama saf dengan Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya juga kita bahaskan sedikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kita disunatkan apapun buat kebaikan yang wajib ataupun yang sunat, disunatkan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau buat yang benda yang makruh, kita baca Bismillah, makruh hukumnya. Buat yang haram, baca Bismillah, haram jadinya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini tersangatlah banyak dia punya kelebihan dia. Membaca Bismillah banyak kelebihan dia, sehingga banyak hadis Nabi SAW suruh kita pada, contohnya pada bila nak makan, bila hendak memulai makan, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bila tengah makan, dia terlupa nak baca Bismillahirrahmanirrahim, bacalah Bismillahi awwalahu wa akhirahu, seperti dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada satu hari ada sahabat menceritakan di depan Nabi SAW sedang duduk-duduk di dalam, Nabi SAW sedang duduk-duduk, maka di depan Nabi ada orang lain yang sedang makan. Orang tu sedang makan, dia tak baca Bismillah pada awalnya. Dia dah makan, dah syok makan, tinggal sesuap lagi makanan dia nak habis, dia baru teringat nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dibacalah Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka Rasulullah SAW tertawa bila melihat orang ini membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Habis itu kemudian Rasulullah SAW pun menceritakanlah kenapa Rasulullah tertawa melihat lelaki yang tadi daripada awal makan tak baca Bismillah sampai makanan tinggal satu suap lagi baru nak habis, baru dia baca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kenapa Rasulullah tertawa? Rasulullah ceritakan, Rasulullah terangkan, Nabi SAW bersabda, daripada awal tadi orang tu makan, dia makan bersama syaitan. Syaitan tu makan bersama-sama dengan dia. Maka tak kala tinggal satu suap lagi dah nak habis makanan dia, baru teringat nak membaca Bismillah, maka dia baca Bismillah ya awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya. Akhirnya orang yang tadi tu baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah ya awwalahu wa akhirahu, maka bila Rasulullah melihat, kenapa Rasulullah tertawa adalah melihat orang itu daripada tadi tak baca Bismillah, maka ketika tinggal satu suap lagi baru nak baca Bismillah awal wa akhiru, Rasulullah tertawa kerana daripada awal tadi setan makan bersama dengan dia kerana dia tak baca Bismillah. Bila dia baca Bismillah awalahu wa akhirahu, setan itu muntah balik apa-apa yang dia makan bersama orang tadi. Sebab itulah Rasulullah SAW tertawa. Jadi kita kena bacalah Bismillahirrahmanirrahim, banyak-banyakkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan sebagai ulama yang soleh, ada satu ulama yang soleh ini diceritakan dia terkena satu penyakit yang amat berat, sehingga doktor-doktor susah nak ubatkan dia. Pasal apa? Penyakit dia berat. Maka satu masa dia fikir-fikir macam mana nak ubatkan dia. Maka tiba-tiba dia teringat ataupun mendapatkan ilham untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, kerana dalam kandungan Bismillah tu banyak keberkatannya. Maka dia sentiasa baca Bismillah, banyak-banyak baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim.
sampai tak terkira banyaknya, sehinggalah berkat baca bismillah Allah Ta'ala berikan kesembuhan pada ulama' tadi. Pada awal doktor tak boleh ubat dia, hari ni baca bismillah sebanyak-banyaknya, Allah Ta'ala berikan kesembuhan berkat bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentang suami isteri pula, ada cerita ni juga pasal bismillahirrahmanirrahim ni. Dia ceritakan, ni berkaitan dengan bismillahirrahmanirrahim, belum lagi nak masuk topik sebenarnya. Diriwayatkan, sesungguhnya ada satu orang perempuan ni, dia mempunyai suami yang munafik awalnya. Ada satu isteri ni, dia punya suami ni munafik. Biasa kita dengar isteri munafik, kadang ada isteri munafik, kadang ada suami munafik, kadang dua-dua munafik. Ini ada cerita dahulu, ada satu orang suami isteri, yang mana suami dia adalah seorang munafik. Si isteri ni tadi, suami dia munafik, dia tidak. Si isteri ni, dia selalu membaca, nak buat apa-apa, dia selalu membaca, dia nak cakap apa ke, dia nak buat apa, si isteri ni pasti tak pernah tinggal membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi si isteri ni selalu membaca bismillahirrahmanirrahim, nak buat apa-apa, nak cakap apa-apa, pasti baca bismillah. Tapi suami dia munafik. Maka satu hari, suami perempuan ni tadi, dia berkata pada diri dia, dia bersumpah apa? Sesungguhnya aku akan membuatkan sesuatu yang boleh memalukan isteri aku ini. Satu hari, suami dia munafik ini, dia bercadang nak menjatuhkan maruah isteri dia. Kerana suami dia munafik kan. Maka satu hari si suami dia buatlah perancangan untuk nak memalukan isterinya. Maka si suami tadi bagi kepada isteri satu kantong atau kantong duit. Si suami bagi si isteri satu kantong duit ataupun beg yang berisi duit. Kemudian si suami berkatalah kepada si isteri dia, suami munafik ni, dia nak malukan isteri dia. Padahal isteri dia tak pernah membaca, tak pernah tinggalkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Bila nak cakap apa-apa, nak buat apa-apa, isteri tak pernah tinggal membaca bismillah. Si suami ni nak dengki dia. Jadi suami ni bagilah satu beg yang berisi duit, kantong kecil yang berisi duit, dia bagi kepada isteri dia. Cakap kepada isteri dia, wahai isteriku, jagalah kantong yang berisi duit ini. Maka si isteri pun meletakkan kantong yang berisi duit tadi pada satu tempat, dan dia menutup akan kantong tadi kerana suami dia suruh simpan. Maka si suami tadi rupanya diintip kerana isteri dia tengok isteri tahu kantong duit dia kat mana. Jadi suami tengok, maka suami dapat tahulah, isteri tahu kantong duit kat mana semua, suami dia tahu. Padahal kantong duit dia pada si suami. Jadi suami nak dengki isteri dia. Dia suruh isteri simpan, rupanya suami sendiri nak dengki, nak khianat. Maka si suami dah tahu si isteri tahu kat mana kantong berisi duit tadi. Si suami ambillah kantong berisi duit tadi, dan dia ambil dan dicampakkan ke dalam satu perigi di dalam rumahnya. Kemudian si suami pun panggillah isteri dia, cakap, wahai isteriku, mana kantong yang berisi duit yang aku bagi kau tu? Padahal kantong tu sudah diambil, dicuri oleh suami di balik dan dibaling ke dalam, dilemparkan ke dalam perigi sumur. Maka si suami minta, wahai isteriku, mana kantong tadi tu? Mana kantong yang aku sungguh simpan tu? Maka si isteri pun pergilah pada tempat yang mana dia simpan kantong yang berisi duit tu. Padahal di tempat dia simpan tadi, benda tu dah tak ada kerana sudah dibuang oleh si suami. Maka si isteri tu bila sampai pada tempat penyimpanan tu, si isteri tak tahu benda tu dah tak ada. Isteri tu pun bacalah bismillahirrahmanirrahim. Bila isteri tu membaca bismillahirrahmanirrahim, maka diriwayatkan Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk cepat-cepat turun ke bumi untuk ambil kantong yang berisi duit yang dilemparkan oleh suami dia tadi ke dalam perigi. Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril ambil kantong itu, taruh pada tempat yang mana isteri dia taruh tadi. Maka bila malaikat Jibril ambil kantong berisi duit, dia taruh pada tempat yang ditaruh oleh isteri tadi. Si isteri pun baca bismillahirrahmanirrahim, maka dia ambil
masuk tangan dia tak tengok, masuk tangan dia rupa-rupa yang memang kantong yang berisi duit tu sudah memang ada, tapi secara zahirnya tadi si suami sudah ambil kantong duit tu, sudah dibaling ke dalam perigi. Lepas tu si suami ni nak dengki isteri dia, nak khianat isteri dia, nak mempermalukan isteri dia. Dia panggil isteri dia, minta mana kantong tu. Padahal dia sendiri yang buang, dia minta pula macam mana kan. Dengan berkat isteri tu tak pernah tinggal membaca Bismillahirrahmanirrahim, isteri dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia pun tak tahu situ memang tak ada barang, tapi dengan berkat baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala perintah maka Jibril suruh ambil balik kantong berisi duit tadi, taruh pada tempat itu semula. Maka si suami tengok kanan, suami tengok terperanjat suami. Kenapa? Tadi dia sendiri yang baling kantong berisi duit tadi ke dalam perigi. Si isteri pula dia baca Bismillahirrahmanirrahim, kantong dan perigi itu boleh balik pada tempat asal dia tadi. Si suami tadi apa? Terperanjat dah setelah isteri dia bagi kantong. Abang, ini kantong yang isi duit yang kau nak tu. Suami terperanjat. Terperanjatnya. Maka dia dengan kejadian itu si suami terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat bila isteri dia tak pernah tinggal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nak cakap apa-apa, nak berkata apa-apa, nak melakukan apa-apa, pasti dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun suaminya orang munafik, Allah Ta'ala memberikan bantuan kepada si isteri berkat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita cerita pasal kahwin. Yang belum kahwin, semoga cepat kahwin. Ataupun hampir-hampir nak kahwin, tapi kerana urusan ada PKP ni, sabar-sabarlah, insyaAllah. Banyak akan berdoa, tak usahlah resah. Peraturan Allah Ta'ala lebih baik, insyaAllah. Nah, bagi sudah nikah, kita baca sedikit kewajipan. Pasal pertama dalam kitab ini, kewajipan, menjelaskan pada kewajipan isteri yang kewajipan suami yang wajib dilakukan oleh isteri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini musannif memulakan dengan firman Allah Ta'ala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita nak baca apa? Pasal kewajipan isteri yang wajib dilakukan oleh suami. Tanggungjawab suami terhadap isteri apa? Menurut kitab ini, Uqudul Lajin, famous kitab ini, karangan Syekh Umar An-Nawawi Banten kan. Allah Ta'ala berfirman fi surah An-Nisa, a'udzubillahi wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah, bercampurlah dengan isterimu, bercampur dengan perempuan dengan isteri dengan berbuat baik. Ma'ruf di sini artinya apa? Bil adli fil mabit, dengan berbuat adil pada tempat tidur. Wa nafqah, bersifat adil pada bernafkah. Wabil ijmal, dan membaguskan fil qawli, pada ucapan. Allah Ta'ala perintah kepada suami-suami, ashiruhunna bil ma'ruf, layanilah isteri bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Ma'ruf di sini kebaikan yang dianggap oleh syarak, bukan dianggap oleh akal semata-mata. Zaman sekarang banyak orang hukum ini, salahkan ulama itu, salahkan ulamanya pakai otak dia semata-mata tanpa berlandaskan garisan-garisan yang dipandu syarak kan. Jadi makruf di sini, jadi Allah Ta'ala perintahkan suami layanilah isteri dengan berbuat makruf, kebaikan. Di antara maknanya apa? Bersikap adil pada tempat tidur, beradil di dalam nafkah, dan membaguskan daripada ucapan. Jadi suami ni kena jaga, walaupun dia marah sekalipun, jagalah percakapan, jangan sampai cakap benda yang buruk-buruk, jangan sampai maki-maki bini dia, tak boleh. Walaupun isteri salah, si suami jangan maki-maki isteri. Nak marah, jangan bernafsu marah kerana Allah. Bila marah kerana nafsu, yang tambah tak jadi kan. Ni bulan puasa ni, jangan main, jangan marah kojok. Jadi suami kalau nak marah, nak cakap apa, jangan sampai cakap percakapan yang buruk terhadap isteri. Jangan ingat jadi suami, aku raja, isteri engkau tu hamba. Jangan bersifat macam tu. Jangan suka-suka. Ya Allah Ta'ala firman, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai suami, layanilah isterimu dengan penuh dengan kebaikan.
Allah Ta'ala berfirman pada surah Al-Baqarah, walahun a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Pada surah Al-Baqarah ni Imam Nawawi Banten mentafsirkan, Allah Ta'ala berfirman, maka kewajipan yang wajib dilakukan oleh suami terhadap isteri-isteri adalah seperti kewajipan yang wajib dilakukan oleh isteri terhadap suami. Macam mana suami itu macam mana isteri itu wajib melayani suami, begitu juga suami wajib melayani isteri. Jangan ingat jadi suami itu, wahai isteri, engkau tu wajib melayani aku dan aku tak usah uruskan kau. Jangan macam tu. Jadi firman Allah sini maksudnya suami kena layani isteri dia daripada semua kewajipan-kewajipan dan penuntutan atas ni perempuan bil ma'ruf dengan yang kebaikan, mimma yustahsanu syar'an. Melayani suami isteri, wajiblah suami melayani isteri dengan apa-apa yang dianggap bagus oleh syarak, contohnya daripada pergaulan yang bagus, layanan yang bagus, dan meninggalkan tidak melakukan memudaratkan daripada isteri, ataupun si isteri jangan memudaratkan suami, meninggalkan tidak melakukan apa pemudarat terhadap suami isteri. Jadi si isteri tak boleh memukul suami, suami pun tak boleh memukul isteri. Isteri tak boleh memaki suami, suami pun tak boleh memaki isteri. Berkata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna ayat surah Quran Al-Baqarah tadi, sesungguhnya aku, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat Al-Quran tadi tu pasal suami wajib melayani isteri seperti mana isteri wajib melayani suami. Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat itu, sesungguhnya aku aku berhiaskan diri aku untuk isteriku seperti mana isteri aku suka kalau dia menghiaskan dirinya untuk aku. Jadi kita suami dia suka tengok isteri cantik. Dia suka tengok penampilan isteri dia itu dan ini macam-macam. Jadi macam mana dia suka isteri dia buat penampilan baik-baik depan dia, begitu juga suami kenalah buat penampilan yang baik-baik depan isteri. Si suami suka melihat perangai yang baik-baik isteri dia, tak cakap kasar, tidak memaki, tidak baling kuali dan sebagainya. Nah, suami pun kenalah buat macam tu juga. Kata Ibn Abbas, inni uhibbu an atazayyana li imraati kama tuhibbu an tatazayyana li hazil ayah. Jadi kita suka isteri kita layan kita macam ni, suka penampilan isteri kita macam ni, kita pula suami kena jaga penampilan kita, kena jaga akhlak kita, jaga kita punya lidah kita, jaga tingkah laku kita depan isteri. Jangan main bantai semua. Jangan ingat jadi suami ni dia suka hati boleh buat apa-apa tak boleh. Menjaga kena ingat barulah hidup rumah tangga tu harmoni romantis. Kata orang Indonesia tu romantis baru Allah Ta'ala berikan pahala keberkatan dalam kekeluargaan. Ini tak ada garu suami nak entak isteri, mana boleh. Ingat ayat Quran ni tadi dan lagi ada ayat Quran lagi, walir rijali alaihinna darajah. Orang-orang lelaki ini pada suami ke atas semua isteri-isteri dia mempunyai fadilat, kelebihan di dalam tanggungjawab tanggungjawab wajibnya mentaati si isteri kepada suami. Baik, kita berbalik pada terus lagi ruya diriwayatkan daripada Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi SAW berkata pada haji wada', haji yang terakhir Rasulullah buat, iaitu pada hari haji Jumaat,
haji Jumaat, haji akbar kan. Rasulullah SAW diriwayatkan dari Rasulullah SAW pada haji wada, Rasulullah SAW bersabda setelah Rasulullah SAW memuji akan Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW telah menasihati pada hadirin, Rasulullah SAW bersabda seperti ini, ala tanabbau bi qaumi lima yulqa ilaikum, ketahuilah wahai kaumku, berhati-hatilah kalian dengan apa-apa yang akan disampaikan kepada kalian ini. Rasulullah bersabda, ala, ketahui olehmu, ambil perhatianlah wahai hadirin, wahai kaumku, wastausu bin nisa'i khairan, terimalah kalian wahai kaumku akan nasihatku ini tentang isteri-isteri, dan beramallah dengan wasiatku ini, dan buat baguslah perbaguskanlah pergaulan dengan isteri-isteri, kerana sesungguhnya wasiat dengan mereka itu lebih sangat besar berat kerana kelemahannya perempuan-perempuan dan keperluan perempuan-perempuan kepada orang yang boleh menjalankan boleh menjadi ketua terhadap perkara-perkara perempuan. Wa fi nasbin khairan, jadi Rasulullah SAW berwasiat dalam satu haji wada beliau, Rasulullah istausu bin nisa'i khairan. Rasulullah SAW berwasiatkan kita kepada suami-suami supaya ikutilah segala ajaran Rasulullah SAW, ikutilah wasiat Rasulullah SAW terhadap tanggungjawab kita sebagai suami terhadap isteri-isteri. Di antaranya buat bagus, layanilah mereka sebagus-bagusnya, semampu-mampunya. Rasulullah SAW menyampaikan wasiat tentang perempuan ini, untuk menjaga perempuan ini sangat-sangat dahsyat, kerana sangat penting si suami melayani perempuan. Si suami wajib melayani isteri-isteri sebaik-baiknya. Jangan, tak boleh kasar-kasar, tak boleh dihentak, tak boleh, kerana Rasulullah sangat-sangat berpesan tentang supaya menjaga isteri dia sebaik-baiknya. Fa innama hunna awanin asirat, jadi kerana sesungguhnya perempuan-perempuan itu, isteri-isterimu itu adalah sebagai tahanan di sisimu. Ini ibarat saja ya. Jadi kerana isteri itu ditahan, ibaratnya seperti tawanan di sisi suami. Jadi Rasulullah menggelarkan perempuan isteri itu sebagai awanin indakum, tahanan-tahanan. Jadi tanggungjawab kita, kena layani sebaik-baiknya. Kata Rasulullah lagi, sabda Rasulullah lagi apa? Laisa tamlikuna minhum syai'an ghaira zalika illa an yatina bi fahishatin mubayyinatin fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'. Memula Rasulullah pesan, ambillah wasiat aku dengan kebaikan, buatlah baik. Ini wasiatku, kata Rasulullah, terimalah wasiatku supaya berbuat baiklah kepada semua keadaan terhadap isteri. Kebaikan sini maksudnya yustahsanu syar'an, yang dianggap bagus oleh syarak. Kata Rasulullah lagi, sabda Rasulullah SAW lagi apa? Kalian tidak boleh, minta maaf, Rasulullah bersabda lagi apa? Tidak akan dimiliki oleh kalian daripada mereka sesuatu pun kebaikan, kecuali apabila di antara mereka sudah melakukan suatu perkara yang tidak diredai oleh Allah, dipanggil nusyus kan, marah, merajuk ataupun sebagainya. Bila isteri sudah durhaka, kata Rasulullah, isteri sudah menunjukkan tanda-tanda durhaka, fahjuruhunna fil madaji'i, maka tinggalkanlah mereka, jauhilah mereka daripada tempat tidur mereka kan. Jangan layani isterimu itu kalau mereka sudah zahirkan kedurhakaan mereka. Jangan tidur bersama dengan dia. Ini tidak, Rasulullah SAW berpisah dengan isteri ini ketika isteri sudah menzahirkan bila isteri sudah zahirkan kedurhakaannya, Rasulullah SAW suruh kita bagi pengajaran kepada isteri, jangan duduk dekat, jangan tidur bersama itu, supaya memberikan pelajaran kepada isteri. Bukannya apa, supaya beri pelajaran kepada isteri, supaya isteri itu sedar. Supaya isteri itu sedar. Maka maksudnya selagi si isteri tak sedar,
selagi itu janganlah dilayani si isteri itu. Kata ulama, sepaling banyaknya tidak menegur isteri itu adalah sebulan saja. Dan Rasulullah bersabda lagi, jikalau isteri-isteri itu sudah menunjukkan, menzahirkan tanda-tanda nusyus, tanda-tanda tidak mau dengan suami, selain apa, jangan tidur bersama mereka, Rasul perintah wadribuhunna darban ghaira mubarrihin. Pukullah mereka isteri-isteri itu dengan pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak melukakan, pukulan yang tidak mematahkan tulang, pukulan yang tidak yang meninggalkan kesan-kesan yang berat-berat, pukulan yang tidak melumpuhkan apa-apa sebagainya. Jadi Rasulullah SAW suruh kita rotan isteri. Kalau isteri sudah buat salah, rotan sebagai peringatan saja. Dua cara Rasulullah suruh kita ajar pada isteri kalau mereka sudah buat salah. Pertama, jangan dilayani, asingkan tempat tidur. Yang kedua rotan mereka dengan rotan yang beri pengajaran saja, jangan rotan melampau-lampau. Kata sabda Rasulullah SAW, fa in ata'nakum, jikalau isteri-isteri itu sudah mentaat, jikalau isteri-isteri itu sudah taat akan kalian, fala tabghu alaihinna sabila, janganlah kalian tu menuntut, janganlah kalian tu mencari atas mereka itu jalan yang lain. Maksudnya kalau kita dah rotan isteri itu sekali atau kita beri peringatan satu kali, isteri itu sudah minta maaf, isteri itu sudah sedar bahawa itu salah dia, maka janganlah pukul lagi. Pukul kita hanya setakat memberikan pengajaran saja. Kalau dia sudah sedar, jangan pukullah lagi. Itu sabda Rasulullah, fala tabghu alaihinna sabila. Kerana kan ada hadis Nabi SAW bersabda, orang yang bertaubat daripada dosanya yang bersungguh-sungguh, ibarat orang itu ibaratnya seperti tidak mempunyai dosa sama sekali. Ala, kata Rasulullah SAW, ingatlah kalian, inna lakum ala nisaikum haqqan, wahai kaum-kaumku, maksudnya suami-suami, wahai suami-suami, inna lakum ala nisaikum haqqan, bahawa kalian itu mempunyai kewajipan-kewajipan yang wajib kalian buat terhadap isteri-isteri kalian. Dan bagi isteri-isteri kalian itu mempunyai kewajipan-kewajipan wajib mereka lakukan terhadap suami-suaminya. Fahakukum, maka bermula hak kalian wahai suami yang wajib kalian tu buat kepada isteri, alla yuti'anna firasyakum min takrahuna wa la ya'zana fi buyutikum liman takrahuna. Wahai suami, kewajipan yang wajib kamu buat terhadap isteri-isterimu, janganlah kalian itu menginjakkan ataupun bawa masuk tempat tidurmu akan orang yang kau tak suka, dan jangan mengizinkan pada rumah kalian bagi orang-orang yang kamu tak suka. Minta maaf. Ini macam sabda Rasulullah SAW ni, kewajipan yang wajib dilakukan oleh isteri terhadap suami. Fahakukum, kata Rasulullah SAW, maka kewajipan untuk kamu wahai suami yang wajib dilakukan oleh isteri adalah jangan bawa orang yang tidak disukai oleh suami masuk ke rumah. Jangan si isteri tidak boleh memberikan izin akan orang yang tidak disukai oleh suami untuk masuk ke rumah. Tadi jangan dibuat masuk, lepas tu jangan diizinkan orang yang tidak disukai oleh suami untuk masuk ke rumah. Dan lagi kata sabda Nabi SAW lagi, dan kewajipan isteri yang wajib dilakukan oleh kamu wahai suami, antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Tadi kewajipan isteri itu kewajipan ni diantaranya apa? Jangan bawa masuk orang yang tak disukai oleh suami masuk dalam rumah. Jangan diizinkan sebagainya. Jangan orang yang tak suka suami jangan bawa masuk. Walaupun lah kan macam-macam lah. Jadi kalau kewajipan suami pula, kewajipan isteri yang wajib dilakukan suami, apakah kata Rasulullah? Antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Jadi hendaklah kalian tu memperbaguskan untuk isteri-isteri kalian
pada pakaian-pakaian mereka dan pada makanan-makanan mereka. Ini hadis telah riwayatkan Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan ini adalah riwayat daripada Nabi SAW yang Rasulullah sampaikan ketika khutbah Hajatul Wada'. Nah, Hajatul Wada' itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi SAW lagi, haqqul mar'ati 'ala zawji min haqqi 'alaihi an yutima. Dan sabda Nabi SAW, kewajipannya suami, haknya isteri yang wajib dilakukan oleh suami, hendaklah si suami memberi makan akan isteri apabila suami makan, dan hendaklah suami memberikan isteri akan pakaian apabila si suami berpakaian. Dan di antara haknya isteri yang wajib dilakukan oleh suami, jangan memukul wajah, jangan memukul muka isteri ketika isteri buat durhaka. Jangan. Ini di antara Nabi SAW sabda Rasulullah, kewajipan suami, haknya isteri wajib dilakukan suami. Pertama, kalau suami makan, maka isteri pasti juga makan. Yang kedua, kalau suaminya berpakaian, boleh lagi berpakaian, maka isterinya pun diberikan pakaian. Yang ketiga, kalau isteri sudah buat perkara yang nusyuz, durhaka sebagainya, kalau nak beri pengajaran, jangan pukul muka, tak boleh. Jadi suami kena elakkan, jangan suka lempang bini. Dilarang oleh Nabi SAW. Dan yang ada kewajipan suami yang wajib dilakukan, hak-haknya isteri yang wajib dilakukan oleh suami, di antaranya jangan menyampaikan perkara ataupun jangan bercakap benda yang tidak bagus terhadap isteri. Di antaranya haknya isteri yang wajib dilakukan oleh suami, kewajipan suami terhadap isteri apa di antaranya, wala yuqabbiha, sabda Nabi SAW. Jangan dia menyampaikan kepada isteri perkara yang tidak disukai, didengarkan. Dan juga jangan dia cakap macam ni, cakap pada isteri dia, semoga Allah Ta'ala memburukkan keadaanmu wahai isteri. Tak boleh cakap macam tu. Jangan mendoakan perkara yang tidak baik kepada isteri. Ini di antara kewajipan suami terhadap isteri. Wala yahjura. Di antara kewajipan suami terhadap isteri, wala yahjura. Janganlah tinggalkan isteri illa fil mabit. Kan? Janganlah tinggalkan isteri, maksudnya jangan tidak layan isteri kecuali pada tempat tidur ketika isterinya sudah durhaka. Jadi suami kena hati-hati. Jangan suami asyik mengajuk tapi tak ada apa-apa pun. Rasulullah pesan wala yahjura illa fil mabit. Rasulullah suruh suami tu jangan menegur, Rasulullah suruh supaya jangan menegur siapa akan isteri tu hanya ketika isteri sudah buat perkara durhaka je. Kalau masalah-masalah lain, janganlah janganlah tak layan isteri. Jangan mengajuk, jangan merasa diri betul buat jadi suami tu. Dalam kitab disebut tidak bercakap, meninggalkan bercakap, mengajuk maksudnya kan. Meninggalkan bercakap hukumnya fa innahu haramun. Itu hukumnya haram illa li uzrin, kecuali uzur. Uzur di antara apa? Kita tak bercakap dengan isteri, kenapa nak ajau dia? Pasal apa? Dia tak betul. Sebab tu kita tak cakap dia. Itu li uzur tak apa. Tapi kalau kita saja-saja tak nak cakap dengan bini kita kerana masalah duit, masalah makanan, masalah itu dan ini, kita marah dia sehingga kita tak nak cakap dengan dia, kita mengajuk dengan dia, hukumnya adalah haram kan. Dan Nabi SAW bersabda lagi pada hadis lain, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qala min ma kasura laisa fi nafsi qalbi an yu'addiya ilaiha haqquha qad afamata wa lam yu'addi ilaiha haqquha laqi Allah yawmal qiyamah wa huwa zanin. Asimun al-hadisa. Sabda Nabi SAW pada hadis lain, mana-mana lelaki yang menikahi seorang perempuan atas apa-apa yang sedikit daripada maharnya atau banyak, sedangkan daripada hati dia itu dia sudah berniat tidak mahu melaksanakan, menunaikan mahar yang sudah dijanji tadi, dia menipu akan isterinya,
apabila si suami ini mati sedangkan dia belum sempat nak menunaikan membayar mahar yang sudah dijanjikan tadi kepada isterinya, dia mati hal keadaan dia berjumpa kepada Allah sedangkan itu berdosa. Baik-baik, lelaki ni di antara kewajipan lelaki kalau sudah nikah wajib bayar mahar. Mahar boleh hutang kan, mas kahwin kan, bukan hantaran. Mas kahwin boleh hutang. Tapi kalau dia ketika dia menikah, dia sudah berniat pada awal dia tak nak bayar mahar itu, tak nak bayar mas kahwin, sampai mati dia tak bayar-bayar, maka si suami yang seperti ini dia berdosa. Dia berdosa, berjumpa dengan Allah keadaan dia berdosa. Dan lagi sabda Nabi SAW lagi pada hadis lain, inna min akmalil mu'minina iman asanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlihi. Sabda Nabi SAW pada hadis lain, sesungguhnya orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya, dengan berbuat semua perkara-perkara yang mempunyai keutamaan dan meninggalkan segala perkara-perkara yang mempunyai kehinaan. Memang orang yang di sini Rasulullah SAW, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan Rasulullah bersabda lagi, wa altafuhum wa altafihim inna min akmali wa altafihim, orang mukmin yang paling lemah lembutnya adalah, minta maaf, sabda Nabi SAW sekali lagi ya, ni ataf ni. Nabi SAW bersabda tadi, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanu khuluqa wa altafuhum bi ahlihi. Nabi SAW bersabda pada hadis ini, pada hadis ini Nabi SAW bersabda apa? Sungguh orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya dan juga yang paling lemah lembutnya terhadap ahlinya. Siapakah ahli di sini? Maksudnya adalah isteri-isterinya, anak-anaknya dan kaum kerabatnya. Suami nak jadi orang, tanda-tanda orang iman itu sempurna iman dia, tanda-tanda orang tu kuat imannya adalah kalau akhlak dia paling cantik dan juga paling cantik layanan dia terhadap keluarga dia sendiri, anak bini dia dan semua kaum kerabatnya. Itu sabda Nabi SAW. Dan lagi sabda Nabi SAW lagi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sabda Nabi SAW, sebaik-baiknya kalian itu adalah sebaik-baik kalian terhadap anak isterinya sendiri dan kaum kerabatnya. Ahli sini Imam Nawawi Banten tafsirnya 3. Pertama isteri, yang kedua anak, yang ketiga kaum kerabat. Nabi SAW bersabda apa? Khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baiknya terhadap isteri, anak dan kaum kerabat. Itu adalah orang yang paling baik. Dan Nabi SAW bersabda lagi, wa ana khairukum li ahli. Dan sabda Nabi SAW, dan aku, kata Rasulullah, adalah sebaik-baik kalian terhadap layanan kepada anak isteriku, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita, memang pasti Rasulullah tak boleh kita samakan dengan sesiapa pun. Kalau tanya siapa yang paling romantis, jawapannya adalah Rasulullah SAW. Siapakah yang paling sayang, menyayang akan anak-anaknya? Pasti jawapannya adalah Rasulullah SAW. Siapakah yang paling menyayangi kaum kerabatnya? Adalah pasti ini Rasulullah SAW. Dan diriwayatkan lagi daripada Nabi SAW lagi, Ruwiya an Nabi SAW annahu qala man sabara ala su'i khuluqi imra'atihi a'tallahu min ajri misla ma a'ta Ayyuba alaihi salam ala bala'ihi. Diriwayatkan Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa bersabar atas perangai yang tidak baik daripada isterinya, mana-mana suami yang bersabar atas mana-mana suami, kata Rasulullah, mana-mana suami yang bersabar di atas sifat tidak baik isterinya,
Allah Ta'ala akan memberikan suami seperti ini daripada pahala seperti mana pahala yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam di atas beliau menerima atas cobaannya. Nabi Ayub, Allah Ta'ala telah memberikan Nabi Ayub dengan 4 macam cobaan, kata Syekh Nawawi Banten di sini. Apakah cobaannya? Cobaan Nabi Ayub dapat, beliau ada dapat dah. Faqada maluhu, harta Nabi Ayub hilang. Wa waladuhu, Nabi Ayub punya anak pun tak ada. Wa tamziku jasadihi, jasad beliau sekian. Jadi wa hajru jami'an nas lahu illa zaujatihi, orang tidak suka dengan orang-orang tidak mau melayani Nabi Allah Ayub. Kecuali isterinya sendiri. Jadi itu cerita Nabi Allah Ayub alaihissalam. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW, siapa yang bersabar terhadap orang yang tidak baik isterinya, dia tak marah tapi marah penuh dengan keimanan. Dia tegur baik-baik kan. Orang-orang seperti ini mendidik isteri keadaan sabar, dia mendapat pahala seperti mana Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Diriwayatkan ada suatu orang lelaki ni datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hendak mengadu akan perangai tak baik isteri dia. Jadi diriwayatkan ada satu hari ada orang ni, rakyat, telah datang untuk berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nak mengadu masalah perangai bini dia. Orang nak mengadu masalah perangai bini dia. Maka si lelaki tadi bila pergi jumpa Sayyidina Umar, dia duduk depan pintu Sayyidina Umar, duduk yang taziruhu, menunggu Sayyidina Umar keluar. Dia rakyat nak jumpa Sayyidina Umar, ketika tunggu Sayyidina Umar keluar pada rumah. Dia rakyat ini, lelaki ini nak mengadu masalah isteri dia. Bila nak mengadu, dia tunggu Sayyidina Umar keluar pada rumah tapi duduk kat pintu. Maka si lelaki ini terdengar suara isteri Sayyidina Umar, yang isteri Sayyidina Umar tu sedang berleteh-leteh. Bahasa kita kan, berleteh-leteh kan. Berleteh-leteh dengan lidahnya, sedangkan Sayyidina Umar diam, tidak membalas-balas. Maka si lelaki tadi bila dengar macam tu, dia pun pergi tinggalkan rumah Sayyidina Umar. Sambil seraya dia berkata, kalau beginilah keadaan Amirul Mukminin, beliau sabar terhadap isterinya, maka macam manalah dengan keadaanku. Dia berbalik lelaki tadi. Lelaki tadi datang nak mengadu pada Sayyidina Umar pasal lelaki dia, masalah lelaki tadi datang nak jumpa Sayyidina Umar nak mengadu masalah isteri dia yang perangai dia suka meletih apa sebagainya. Nak mengadu pada Sayyidina Umar, tapi dia tunggu Sayyidina Umar depan pintu Sayyidina Umar. Tetapi lelaki tadi terdengar suara isteri Sayyidina Umar sedang memarah-marahi Sayyidina Umar. Bahasa seperti itu kan, ataupun letih-letih sifat perempuan biasa macam tu kan, suka apa-apa kan. Jadi sedangkan Sayyidina Umar diam. Jadi kelakuan ini, kejadian ini didengar oleh lelaki yang nak mengadu tadi. Bila dia dengar perkara seperti itu, tengok Sayyidina Umar diam, tak balas-balas. Lelaki ni pun terfikirlah, kalau macam inilah Sayyidina Umar diam ni, apatah lagi aku, dia Amirul Mukminin, aku bukan Amirul Mukminin. Maka lelaki tadi pun tak jadi mengadu pada Sayyidina Umar. Dia dapatlah satu ilmu bahawa dia pun kena sabarlah macam Sayyidina Umar. Dia pergi berlalu. Bila berlalu tak jauh daripada rumah Sayyidina Umar, maka dia ni dilihat oleh Sayyidina Umar. Dilihat oleh Sayyidina Umar, lelaki tadi kan. Sayyidina Umar panggil dia, "Hei fulan, sini kau." "Kau nak apa?" kata Sayyidina Umar. Maka lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang hendak mengadu kepada engkau akan perangai bini aku dan kebeletehan dia. Dia meletih saja kepada aku, wahai Sayyidina Umar. Tetapi bila aku sampai ke rumah engkau, Sayyidina Umar, aku mendengar isterimu pun seperti itu, tapi engkau diam saja, Sayyidina Umar. Bila kejadian tu aku dengar kejadian itu, maka aku pun balik. Aku bercakap pada diri aku sendiri, kalau macam ni keadaan Sayyidina Amirul Mukminin bersama isteri dia, macam mana lagi dengan keadaan aku? Aku lebih lagi kena diam." Maka kata Sayyidina Umar pun jawab. Sayyidina Umar menjawab, bercakaplah kepada si lelaki tadi, "Wa ya akhi, wahai saudaraku, sesungguhnya aku menanggung akan akhlak perangai isteriku itu kerana hak-hak yang dia buat, yang wajib atau
kewajipan-kewajipan yang dibuat sesungguhnya dia tu wahai fulan bin fulan, aku tak memarahi isteri aku ketika isteri aku memarahi aku adalah kerana itu ada tanggungjawab aku sebagai suami terhadap isteri, kata Sayyidina Umar. Isteri aku, dialah yang memasak makanan aku, dialah yang membuatkan roti untuk aku, dialah yang mencuci basuhkan pakaian aku, dialah yang menyusukan anak aku. Sedangkan benda tu tak wajib, wahai fulanan. Dia masakkan makanan aku tak wajib, dia membuatkan roti aku tak wajib, dia membasuh pakaian aku tak wajib, dia menyusukan anak aku pun tak wajib. Tidak wajib. Sebab itulah hati aku menjadi tenang. Hati aku menjadi tenang, tidak marah, tidak melawan, tidak bercakap, tak menjawab ketika isteri aku memarahi aku, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kata, aku sabar terhadap perangai isteri aku kerana itu memang kewajipan aku sebagai suami terhadap isteri. Kerana aku berfikir si isteri dia yang masak, dia yang basuh, dia buatkan roti apa semua kedai, sedangkan benda itu semua tak wajib bagi isteri. Benda seperti inilah yang menenangkan hati aku, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka lelaki tadi pun berkata, wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wa kadzalika zaujati, begitu juga isteri aku wahai Amirul Mukminin. Isteri aku macam tu juga wahai Amirul Mukminin. Isteri aku pun dia yang masak makanan aku, dialah juga yang membasuh pakaian aku sebagai wahai Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Umar pun berkata lagi, kau macam tu, sabarlah wahai akhi, sabarlah wahai saudaraku atas kelakuan isterimu itu. Sesungguh benda tu tak lama, sekejap sahaja, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan lagi Nabi SAW bersabda, ada tadi cerita pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pasal bila Sayyidina Umar Amirul Mukminin, isteri beliau popen, tapi Sayyidina Umar tidak membalas apa-apa. Sayyidina Umar redha saja. Sayyidina Umar diam saja. Macam kenapa Sayyidina Umar boleh jadi macam tu? Kerana Sayyidina Umar pendapat itu memang tanggungjawab seorang suami, wajib sabar atas kelakuan isteri. Si suami kena fikir pengorbanan isteri yang masak sebagainya. Bila fikir-fikir macam ni, maka suami boleh jadi sabar. Begitu juga Sayyidina Umar pesan juga kepada orang tadi supaya buat macam tu juga. Sayyidina Umar kata tak lama ni, sekejap ni, insya-Allah nanti semua benda ni settle. Dan Nabi SAW bersabda lagi, waman sabar, minta maaf lagi dia disebutkan, waman sabar ala su'i kharijah. Dan lagi disebutkan, barang siapa yang bersabar, barang perempuan mana-mana perempuan, waman sabarat, mana-mana isteri yang bersabar atas perangai tidak baik suaminya, maka Allah Ta'ala akan memberikan itu pahala seperti banyak pahalanya itu seperti pahala yang diberikan oleh Allah kepada Asiyah, isterinya Fir'aun bintu Muzahim. Orang lelaki yang mana yang sabar atas keburukan perangai tidak baik isterinya, dia akan mendapat pahala sebagaimana Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dan mana-mana isteri yang bersabar atas perangai tak baik suaminya, Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepada isteri tersebut seperti mana pahala yang beri besar itu, seperti mana pahala yang Allah Ta'ala